Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 178 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin, iaitu 166 hasil ujian ART dan 12 pula hasil daripada 567 ujian makmal RT-PCR. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengungsikan jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 140,542 kes. Satu kes dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 110 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 139,297 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,027 kes, iaitu 31 kes sedang dirawat di hospital, manakala 996 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis sambutan nuzul Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis yang dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan turut diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Teman Dunia dan Akhirat. Ia diikuti dengan penyampaian derma kepada 51 anak yatim. Majlis sambutan nuzul Al-Quran juga diadakan kemarin oleh Pusat Serantau Simeo Voktek. Pengisian majlis ceramah agama bertajuk Menggapai Malam Lailatul Qadar dengan Qiyamul Lail, selain bacaan Saidul Istighfar dan selawat tafrijiyah. Antara yang hadir Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau Simeo Voktek. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda serta anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Abdul Razak bin Samad, Imam Masjid Sufri Bolkiah, Perpindahan Prakas. Juga mengadakan majlis yang sama serombongan 100 orang peniaga di Sumbangsih Mulia. Hadir yang dimuliakan Pihin Kapitan Lela Diraja Datuk Paduka Awang Goh King Chin selaku pengerusi bangunan Sumbangsih Mulia. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Abdul Qayyum bin Kamarud Jaman, lepasan pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Negara Brunei Darussalam secara berterusan melaksanakan pelbagai inisiatif ke arah memartabatkan Al-Quran bagi mendapatkan keberkatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha tersebut selaras dengan hasrat negara untuk menjadikan sebuah negara zikir. Bersempena dengan memperingati nuzul Al-Quran, Balai Berita RTB membawakan laporan mengenai usaha negara dalam memartabatkan Al-Quran. Salma Haji Timbang seterusnya melaporkan. Era pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyaksikan penerbitan Mushaf Brunei Darussalam tulisan tangan.
Penerbitannya bertujuan sebagai ristaan sepanjang zaman pemerintahan baginda dalam meneruskan penghayatan agama Islam di negara ini. Ini disusuli dengan penerbitan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya pada tahun 2014. Dalam pada itu, negara juga sedang mengusahakan penerbitan Mushaf Brunei Darussalam dan tafsirannya. Ia bertujuan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran dengan bahasa dan penyampaian yang mudah difahami oleh masyarakat di negara ini. Juz pertama telah pun diterbitkan dan dicetak dan diterbitkan pada tahun 2020. Dan pada masa kini ianya dijual di kedai buku di Pusat Dakwah Islamiah. Juz kedua dalam penerbitan ini insya-Allah kita telah pun selesai mencetak dan insya-Allah akan diterbitkan di peringkat penyusunan draft, yang mana setakat ini draft tafsir ini telah pun diungkayahkan hingga ke juz 16. Dengan memiliki mushaf sendiri, negara mengambil langkah menjadikan Al-Quran sebagai kepala perarakan menggantikan cokmar yang diusung ketika Majlis Convocation institusi-institusi pengajian tinggi. Di samping itu, negara juga turut memberi perhatian penting kepada Al-Quran dan terus memertabatkannya melalui pelbagai program. Ini termasuk menjadikan Al-Quran sebagai mata pelajaran formal dalam sistem persekolahan agama. Penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada 1 Januari 1993 merupakan usaha negara ke arah menggabungkan hafalan dan pembelajaran Al-Quran sebagai dasar dan terasnya. Melalui institut tersebut, ia melayakkan lepasan pelajarnya melanjutkan pengajian ilmu qiraat ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai langkah mengembang dan menyebarluaskan lagi ilmu dan amalan menghafaz Al-Quran, negara melalui Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menganjurkan kelas pengajian awam. Penganjurannya bertujuan melahirkan penghafaz dan pengamal hafazan Al-Quran dalam kalangan orang ramai bermula umur 10 tahun. Setakat ini, 2 orang peserta telah menamatkan hafalan 30 juzuk Al-Quran. Penganjuran musabaqah membaca dan menghafaz Al-Quran secara berterusan dan penglibatan negara dalam musabaqah membaca dan menghafaz Al-Quran di luar negara sama ada di peringkat serantau dan antarabangsa menjadi sukat-sukat hasil pendidikan Al-Quran di mana qari dan qari'ah negara berjaya meraih beberapa pencapaian yang baik yang mengharumkan nama negara. Negara juga terus mengukayahkan pembudayaan membaca Al-Quran dalam kalangan rakyat dan penduduk melalui pelbagai aktiviti pembelajaran. Antaranya, skim galakan khatam Al-Quran di bawah umur 10 tahun bagi murid-murid sekolah-sekolah agama dan Arab memberi impak yang positif sebagai salah satu mekanisme untuk melahirkan generasi Al-Quran. Skim tilawah Al-Quran remaja yang juga dikendalikan oleh Jabatan Pengajian Islam juga antara usaha negara dalam melahirkan remaja yang berpotensi dalam bidang pembacaan Al-Quran. Pada tahun 1997 sehinggalah sekarang 2022 seramai 4,326 pelajar yang sudah memasuki skim tilawahan ya. Jadi daripada 44 daerah. Institusi pengajian Islam dan khidmat swasta pula terus mengaktifkan dan memperbanyakkan lagi rancangan halaqah atau program penggalak bagi mengasuh serta meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz dan mentadabbur Al-Quran. Kecenderungan masyarakat dalam melestarikan amalan membaca dan mentadabbur Al-Quran juga dipraktikkan menerusi media sosial dengan menunaikan tanggungjawab dalam memertabatkan Al-Quran. Negara akan terus memperolehi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Salma Haji Timbang melaporkan untuk Berita RTB.
Sijil pulih COVID-19 boleh diperolehi dalam aplikasi BruHealth. Perinciannya kita ikuti promo ini. Bagi menggalakkan para mu'allaf untuk sama-sama mengimarahkan masjid, surau, balai ibadat, pos dakwah dan rumah kegiatan agama, aktiviti bertadarus rombongan Pusat Dakwah Islamiah bersama mu'allaf diteruskan lagi petang kemarin di daerah Brunei dan Muara. Aktiviti berlangsung di Rumah Kegiatan Agama Kampung Berbuluh, Mukim Pengkalan Batu. Acara turut diisikan dengan tazkirah dan diselajurkan dengan penyerahan buku panduan siri bimbingan mu'allaf dan penyerahan buku-buku terbitan Pusat Dakwah Islamiah serta mushaf Al-Quran wakaf daripada Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Aktiviti dikendalikan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'allaf kebajikan mu'allaf. Bagi menyemarakkan sambutan Hari Buku Sedunia yang diadakan setiap 23 April setiap tahun, Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan program 60 minit bersama Al-Quran. Program bertujuan bagi menggalakkan budaya membaca di samping meraih keberkatan dan ganjaran pahala yang berganda dalam bulan Ramadan. Program tersebut akan diadakan pada 23 April ini bermula pukul 9 pagi secara maya. Pegawai-pegawai kerajaan, bukan kerajaan, persatuan-persatuan, institusi pengajian tinggi, sekolah-sekolah dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk mengikuti program berkenaan. Program akan dimulakan dengan satu ceramah yang akan disampaikan selama 20 minit dan kemudian diikuti dengan bacaan Al-Quran. Sebanyak 30 kumpulan akan ditonjolkan atau di-highlight sepanjang 60 minit tersebut, iaitu setiap kumpulan akan diperuntukkan sekurang-kurangnya 2 minit untuk diperdengarkan bacaannya. Manakala peserta atau pelayar-pelayar yang lain bolehlah meneruskan bacaan mereka sendiri sehinggalah tamat jangka masa 60 minit. Dan orang ramai juga bolehlah membaca Al-Quran secara berkumpulan atau bersendirian tidak kira di rumah, di sekolah, di pejabat atau di mana sahaja. Orang ramai bolehlah mengongsikan gambar semasa menyertai program ini ke media sosial dengan hashtag #QuranOurBN. Amalan bersedekah di bulan Ramadan amat dianjurkan. Namun sifat pemurah tersebut juga disaran untuk dilakukan pada bulan-bulan lain agar menjadi amalan yang konsisten dan sebagai tanda syukur atas nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah sifatnya amat luas, tidak hanya dari segi kewangan, harta benda, makanan, bahkan berkongsi ilmu pengetahuan, malah senyuman juga diiktiraf sebagai sedekah yang pasti mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah dalam pelbagai bentuk diagih-agihkan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira status, agama, bangsa dan usia. Di negara ini terdapat pelbagai cara untuk orang ramai bersedekah seperti melalui perkhidmatan pesanan ringkas, SMS atau melalui tabung serta dana yang ditubuhkan oleh pihak dan persatuan yang berkenaan. Apabila kita bersedekah, orang yang menerima setentunya akan memberikan terima kasih kepada kita ni, dan selebihnya ialah mendoakan kita ni orang yang memberikan sedekah supaya murah rezeki, badan sihat dan sebagainya. Semua kebajikan-kebajikan itu akan kita ni dapati, khususnya kita ni menghadapi dalam bulan Ramadan yang mubarak ini.
Sebagai negara yang mengamalkan zikir, semoga amalan bersedekah dalam bentuk apapun akan terus kukuh dalam membentuk masyarakat yang pemurah dan prihatin. Mereka yang kurang bernasib baik di negara ini sentiasa mendapat pemedulian daripada pelbagai pihak. Petang kemarin, Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei dengan kerjasama Lotus Light Charity Society menganjurkan projek titian amal Ramadan. Majlis diadakan di Balai Ibadat Kampung Sibut, daerah Temburong. 36 orang anak yatim dan saudara baharu di daerah berkenaan menerima derma yang disampaikan oleh Awang Abidin bin Haji Musa yang dipertua Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei. Majlis diselajurkan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Abdullah Rahman. Merujuk kepada akaun Instagram dengan nama Ministry Loan Brunei dan Facebook dengan nama Ministry Personal Loan Brunei, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan bahawa tidak ada akaun-akaun rasmi kementerian berkenaan dengan nama yang dinyatakan. Sehubungan dengan itu, pihak kementerian tersebut telah membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa mengenai akaun-akaun palsu berkenaan bagi siasatan selanjutnya. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan pihak kementerian berkenaan tidak pernah menawarkan pinjaman kewangan pribadi kepada orang awam sebagaimana yang dinyatakan di dalam akaun-akaun palsu berkenaan. Akaun-akaun rasmi Kementerian Kewangan dan Ekonomi di Instagram adalah Mofi Brunei dan Facebook adalah Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk merujuk kepada Kementerian Kewangan dan Ekonomi jika terdapat maklumat yang mencurigakan atau tidak sahih. Menyebarkan maklumat tidak sahih atau palsu merupakan kesalahan jenayah yang boleh membawa kepada denda sehingga RM3,000 atau 3 bulan penjara atau kedua-duanya di bawah bab 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148.